Rindunya deku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Nabi yang terakhir ni, yang daripada Arab ini, dia daripada keluarga pemimpin. Rasulullah pernah melihat ada ayah dia? Tak pernah. Sebab ayah Nabi meninggal waktu Nabi berada dalam kandungan ibu dia. Kita ni berapa orang tak ada ayah di sini? Tapi kita tak ada ayah waktu kita umur berapa? Kita ada umur 8 tahun, kita umur 9 tahun, kita umur 11 tahun. Rasulullah tak ada ayah ketika baginda berusia dalam kandungan. Tak ada umur berapa tahun ni, sebelum dilahirkan. Maka ujian Allah kepada Nabi lebih berat daripada ujian kita semua. Berat lah. Nabi belum lahir Allah sudah uji. Sebab tu zaman hari ni banyak ujian, banyak keluarga mendapat ujian dan menghadapi macam-macam masalah hari ni. Kita nak kuat dengan semua ujian yang Allah bagi ini, kena baca sirah. Tengok bagaimana Allah menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hadi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan kitab ringkasan Sirah Nuril Yaqin karangan Syekh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri Al-Khudaribik. Kita sampai pada muka surat ketiga. Yaqulu al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Wa huwa min nasli sadati Quraisy ashrafu qabilatin fi Makkahil Mukarramah. Kita bercakap tentang riwayat hidup Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir di kalangan semua Nabi dan Rasul. Beliau berasal dari keturunan pembesar Quraisy. Nabi Muhammad ni daripada keluarga pemimpin. Nabi yang terakhir ni, yang daripada Arab ini, dia daripada keluarga pemimpin. Nama kabilah yang memimpin ketika itu adalah Quraisy. Nabi ini berasal daripada Mekah. Yang ni semua orang tahu. Ini sangat mudah. Cuma kita boleh bagi anak-anak
anak-anak yang ada di rumah untuk kenal Rasulullah melalui sirah macam inilah. Nabi orang Arab, Nabi Muhammad orang Mekah. Dia lahir di kota Mekah, sehingga hari ini tempat kelahiran Rasulullah masih lagi ada di tepi Masjidil Haram, di tempat lapang tu, di tempat lapang tu, luar lah, luar masjid, bukan tepi betul-betul, di luar kawasan tawaf tu, di luar. Pada tu bangunan yang kekal sampai hari ini bukan bangunan tempat Nabi lahir tu, bangunan tu tak ada lah. Tetapi bangunan sekarang ni ialah bangunan maktabah. Maktabah tu Makkah, perpustakaan Makkah, dia tulis perpustakaan Makkah. Jadi siapa yang pergi umrah, dia akan melihat ada satu bangunan duduk di luar tu, dia tulis perpustakaan Makkah. Di dalam perpustakaan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di situ. Kemudian Nabi ni daripada Quraisy. Quraisy ni nama siapa? Kita tengok nama Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dengan nombor apa? Bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tak ada Quraisy. Dalam ni tak ada nama Quraisy. Daripada mana ambil Quraisy ni, ambil daripada mana? Rupanya Quraisy ini ialah gelaran kepada moyang Nabi yang bernama Fihir bin Malik. Fihir bin Malik dapat gelaran Quraisy. Dia inilah yang digelar dengan nama Quraisy. Fihir bin Malik, Fihir ni dia diberi gelar Quraisy ke semua anak cucu cicit dia mendapat gelaran daripada kabilah Quraisy. Kesemua anak cucu cicit dia adalah daripada kabilah Quraisy. Orang akan sebut dia ni daripada kabilah mana? Quraisy. Siapa anak cucu cicit dia? Fihir bin Malik. Anak dia nama Ghalib. Cucu dia nama Lu'ay. Kemudian bawah lagi nama Ka'ab. Kemudian nama Murrah. Bawah lagi, ini turun ke bawah. Nama Murrah, nama Kilab, nama Qusay. Kesemua anak cucu cicit dia itu, mereka tu semua tu, kalau orang tanya, kamu dari kabilah apa? Kabilah Quraisy. Nah, jadi Quraisy ni daripada moyang Nabi yang bernama Fihir bin Malik. Selesai. Mekah adalah bandar ketika tu. Bandar. Siapa yang memimpin kota Mekah? Kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy. Nama pemimpin nombor satu ketika itu ialah Abdul Muttalib. Pemimpin nombor satu ketika itu adalah Abdul Muttalib, dan dia adalah Tok Wan Nabi, ataupun bahasa kita panggil ni Datuk lah. Orang Kedah kata Tok Wan. Kata musannif pengarang kitab ni, asyrafu qabilatin fi Makkahil Mukarramah. Quraisy adalah kabilah paling mulia. Quraisy kabilah yang paling mulia di kota Mekah. Habis satu baris. Kemudian kata pengarang lagi, dan keturunan Nabi sampai kepada Nabi Ismail, ataupun bersambung sampai kepada Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Tadi ustaz baca dah Nabi Muhammad tadi, nama Nabi, keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Rasulullah pernah sebut sampai bin Adnan sahaja. Yang ni yang memang diyakini sahih.
Lepas pada tu Nabi dah tak tahu. Cuma yang Nabi pasti dan Rasulullah yakin, keturunan susur galur Nabi sampai ke Adnan, naik atas lagi sampai ke Ismail bin Ibrahim. Maka Nabi Muhammad keturunan Ismail bin Ibrahim. Cuma dari segi penyimpanan rekod nama nenek moyang Nabi, penyimpanan rekod nama nenek moyang Nabi yang dihafal ataupun disimpan oleh Nabi secara sahih sampai ke nama apa? Adnan sahaja, sampai ke Adnan. Kemudian berhenti takat tu. Bukan berhenti, kemudian lepas tu tidak orang kata apa, tidak diyakini sahih. Tidak diyakini sahih sepenuhnya. Okey. Maka kita tahu Nabi Muhammad keturunan Ismail bin Ibrahim, iaitulah Nabi jugalah. Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Kemudian itu fakta yang seterusnya. Kita tengok muka surat 4. Kitab ni ringkasan. Kita nak tengok cara ringkas. Nasabuhu wa wafatu walidihi, keturunannya dan kewafatan bapanya. Keturunan siapa? Keturunan Nabi dan kewafatan bapa Nabi. Tadi ustaz dah baca dah keturunan Nabi, selesai. Ayah Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Semua dengar? Ingat? Bin Kilab. Berhenti di situ. Kemudian ibu Nabi nama Aminah bintu Wahab. Aminah binti Wahab. Okay, kalau ustaz tanya, Tok Wan Nabi ada dua orang lah. Tok Wan belah mak, Tok Wan belah ayah. Tok Wan belah ayah nama Abdul Muttalib, Tok Wan belah mak nama Wahab. Tok Wan belah mak nama Wahab. Ni yang tak jawab ni tak faham. Faham tak? Faham? Tok Wan Nabi nama apa? Ya? Belah mak. Okay, faham. Muka macam tak faham. Okey lah, alhamdulillah faham, tak apa. Ingat lah. Okey, Tok Wan Nabi. Mak Nabi nama Aminah binti Wahab, bukan Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab, bint Wahab. Tok Wan ustaz pun nama Wahab juga. Wahab bisukunil ha. Ustaz Wadi, saya nama Wadi bin Ayub bin Wahab. Wahab ni ejaan macam ni. Ustaz ingat dulu Wahab bin Abdul Wahab, bukan bin Wahab, waw ha ba. Mak Nabi Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ada tak persamaan dengan Nabi? Ada, iaitu pada moyang yang bernama Kilab. Pada moyang yang bernama Kilab. Okey, selesai. Okey, selesai. Kemudian habis. Syekh pengarang bagi tahu terhimpun keturunan ibu dan ayah Nabi pada datuk Rasulullah yang kelima, iaitulah Kilab. Dah selesai. Ni maklumat. Kita tahu dah. Oh, mak dengan ayah Nabi datang daripada susur galur ataupun asal yang sama, iaitulah pada nenek moyang yang bernama Kilab. Selesai. Kemudian bapa Nabi meninggal dunia ketika Nabi masih dalam kandungan ibu. Aminah mak Nabi, Abdullah ayah Nabi berkahwin. Dalam beberapa kitab sirah disebutkan ibu dengan ayah Nabi ni hanya duduk 10 hari saja dan duduk sekali. 10 hari sahaja. Ni dalam sebahagian kitab sirah. Ustaz tak buat main semua pendapat. Kalau buat main semua pendapat jadi banyak. Ni apa hari ni jadi banyak. Kita bawa salah satu pendapat lah. Bukan pendapat tu bermaksud pendapat yang kita sokong, tapi kita ambil lah salah satu pendapat. Ayah Nabi Abdullah berkahwin dengan Sayyidatuna Aminah beberapa hari, kemudian ayah Nabi pergi ke Madinah.
Baru duduk berapa hari je dengan mak Nabi. Soalan, Rasulullah pernah melihat ada ayah dia? Tak pernah. Sebab ayah Nabi meninggal waktu Nabi berada dalam kandungan ibu dia. Ada kitab sirah sebut 2 bulan, ada kitab sirah sebut 3 bulan, ada kitab sirah sebut beberapa bulan. Yang pasti dan ijma', tak ada khilaf, ayah Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan ibu dia. Pengarang kitab Sirah Nuril Yaqin, dia sebut, dia kata ketika itu ayah Nabi berusia 18 tahun. Lain tu, no? Dalam kitab sirah lain sebut ayah Nabi ketika itu berusia 25 tahun ataupun 20 lebih, kan? Jadi banyak pendapat. Tapi yang pasti ayah Nabi berkahwin dengan Aminah. Selepas beberapa hari duduk bersama, ayah Nabi pergi ke Madinah. Kemudian selepas beberapa bulan, Nabi SAW dalam kandungan ibu dia. Ayah Nabi waktu tu wafat. Selesai. Beliau meninggal tanpa meninggalkan harta sedikit pun. Okey, kan? Beliau tu ayah Nabi. Selesai. Kemudian Nabi pun dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pada waktu tu orang Arab dia tak ada lagi tahun apa ni, dia tak ada lagi tahun 172 apa 1000 macam kita hari ni tahun 2021. Kalau bulan Islam 1442. Waktu zaman Rasulullah lahir, masyarakat Arab dia tak ada lagi tahun-tahun tu, dia tak ada. Tarikh ada 1 Rabiul Awal, 6 Muharram, 17 Safar, tarikh ada. Tapi tahun tak ada. Yang ni pelik sikit lah. Tahun tak ada. Cuma pada tahun Sayyidatuna Aminah melahirkan Rasulullah, tahun itu dinamakan Amul Fil, tahun gajah. Betul-betul tahun yang sama. Benda apa tahun yang sama? Iaitu tahun itu Mekah diserang oleh satu pasukan tentera. Mereka sama-sama tak Islam. Penduduk Mekah pun waktu itu tak Islam lagi, kan? Diserang oleh satu kumpulan tentera yang dipimpin oleh Abrahah. Yang tu tak mau cerita lah, itu jadi cerita panjang. Abrahah ni dia masuk dengan pasukan yang paling gagah. Zaman tu kalau pasukan perang paling gagah bila mana pasukan musuh bawa gajah, yang tu yang paling gagah sekali. Dia punya ni, jangan tengok kanan kiri daripada tadi. Kenapa? Pasal apa? Sikit kaki duduk bersila, duduk bersila. Okey. Apa nama ni, gajah dia adalah pasukan tentera yang paling kuat. Kalau pasukan musuh tu bawa gajah berpuluh-puluh ekor, ratusan ekor, bila gajah datang, kuda akan lari, keldai akan lari, binatang-binatang lain yang dibawa ni akan lari. So musuh yang paling kuat, binatang yang susah nak cari ketika itu apabila musuh tu bawa pasukan bergajah. Bila bawa main pasukan bergajah. Jadi Abrahah dia bawa bergajah, bawa main pasukan bergajah, tujuan dia untuk meruntuhkan Kaabah. Bila dia bawa pasukan bergajah, ketua penduduk Mekah tak lawan. Dia arah penduduk Mekah semua bersembunyi di atas bukit-bukit. Mekah ni banyak bukit sampai hari ni. Masjidil Haram, Masjidil Haram, lepas tu dia ada tembok dia Masjidil Haram tu. Kemudian terus bukit. Sampai hari ni kalau kamu pergi pun satu hari nanti, kamu akan nampak bukit yang sangat banyak, batu-batu yang keras tu. Jadi Abdul Muttalib arahkan kepada penduduk Mekah semua bersembunyi. Kita tak boleh lawan, kan? Kita tak boleh lawan dengan pasukan ni yang kuat. Sampailah Abrahah sampai, sebelum masuk merobohkan Kaabah, dia panggil untuk berjumpa dengan ketua penduduk Mekah. Maka Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi, Datuk Nabi, Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi,
pun keluar berjumpa dengan Abraha. Maka Abraha bagi tahu, wahai ketua penduduk Mekah, aku datang untuk merobohkan Kaabah. Kaabah ni lama dah, daripada zaman Nabi Ibrahim. Semua orang tahu Kaabah ni sudah lama, banyak berlaku perubahan lah Kaabah ni kan. Saya ubah bentuk ni sikit, bentuk ni sikit. Berubah tak banyak lah, berubah sikit, tapi banyak kali dah berubah. Jadi bila Abraha datang, dia kata, wahai Abdul Muttalib, aku nak roboh Kaabah. Kaabah ni bukan orang Arab Mekah saja yang buat haji. Orang Arab seluruh semenanjung tanah Arab mai buat haji. Jadi dia bangunan suci, bangunan mulia. Orang Arab tawaf sebelum Nabi lahir lagi daripada tawaf. Nah, sebelum Nabi lahir lagi daripada dah tawaf. Jadi bila Abraha tanya, wahai Abdul Muttalib, aku nak robohkan Kaabah, apa permintaan terakhir kamu? Maka Abdul Muttalib kata, kembalikan binatang ternak aku yang kamu rampas. Jadi Abdul Muttalib dia ada bela unta kan, dia ada bela unta di situ, dan unta-unta tu dirampas oleh Abraha. Abdul Muttalib dapat berita Abraha rampas unta dia. Dia bila tentera mai, bila tentera datang, tentera kan nak makan ramai. Nah, hampa nak makan sehari-hari pun banyak kan. Kalau tentera mai 1000 orang, sekali makan banyak mana? Takkan ayam 3 ekor? 1000 orang. Kan? Jadi depa rampas ternakan orang ni, rampas ternakan orang ni, rampas. Dan mereka merampas unta yang diternak, yang dibiarkan meragut. Unta tu meragut rumput lah, bukan dia ragut orang. Unta tu meragut rumput di pinggir bandar Mekah, dirampas oleh Abraha. Bila Abraha tanya, apa permintaan terakhir kamu? Kami nak robohkan Kaabah. Maka Abdul Muttalib jawab, kembalikan unta aku. Abraha heran, lalu dia kata, wahai Abdul Muttalib, aku nak datang robohkan Kaabah, takkan kamu minta unta? Maka jawab Abdul Muttalib, inna lil baiti rabban sayamna'uk, ataupun sayamna'uhu, sesungguhnya Kaabah itu ada tuannya, ada Tuhannya, ada pemiliknya, iaitulah Allah yang akan menghalang ataupun mempertahankan Kaabah itu. Jadi orang Arab waktu tu sudah pun menyebut Allah, sudah pun beriman kepada Allah. Mereka percaya Allah, tetapi mereka mensyirikkan Allah. Mereka ambil Kaabah, letak di keliling. Mereka ambil berhala, silap lah. Mereka ambil berhala dan mereka letak di keliling Kaabah. Jadi Nabi lahir pada tahun Abraha dan tentera-tentera bergajah itu nak serang Mekah dan nak robohkan Kaabah, maka dinamakan tahun itu tahun Amul Fil. Pada tahun itulah Nabi dilahirkan. Jadi pengarang kitab Sirah Nuril Yaqin beritahu, Nabi dilahirkan pada tahun itu. Akhirnya Abdul Muttalib kata, kamu nak runtuhkan Kaabah, Kaabah itu ada pemiliknya, iaitulah Allah yang akan mempertahankan Kaabah. Silakan, aku nak unta aku je. Maka Abraha bagi balik unta tu, ambillah unta ni, aku nak robohkan Kaabah. Kemudian mereka semua naik bukit melihat. Bukit tu bukan jauh tau. Bukit-bukit yang ada di keliling Mekah, di keliling Kaabah ni tak jauh. Sampai hari ni pun kita duduk dalam Masjidil Haram, kita boleh nampak bukit-bukit tu keliling, dekat. Semua naik bukit, mereka tunggu. Abraha pun masuk. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Gajah dia tak laju kan. Makin dekat berjalan-jalan. Bila nak dekat hampir dengan Kaabah, Allah Ta'ala pun hantar. Wa arsala, apa macam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah yang menghantar burung-burung yang bernama ababil. Burung tu tak ada dah, tetapi disebutkan dalam sebahagian kitab sirah, burung-burung itu leher-leher mereka burung tu mempunyai leher-leher yang panjang seperti leher unta, membawa batu
satu di paruh dan dua lagi di kaki. Burung tu Allah Ta'ala hantar. Batu yang diambil tu adalah daripada batu yang panas, batu api, batu neraka. Sijil, batu yang panas lah, batu yang panas. Macam mana burung tu boleh pegang batu tu? Sebab batu tu bila lempar kena badan gajah, kena badan tentera, berlubang. Kena berlubang ke belakang. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Cuba tengok terjemahan dia. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kan? Tak payah ambil lah Quran. Maka batu panas tu menjadikan badan-badan tentera dan badan-badan gajah tu berlubang. Wal'iyadzubillah. Punya panas. Tapi batu tu boleh dipegang oleh burung-burung tadi. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah rakam peristiwa itu dalam Quran, dalam surah Al-Fil. Okay, dalam surah Al-Fil. Maka penduduk Mekah kesemuanya melihat burung itu. Waktu dia duduk atas bukit tu, semua tengok burung tu. Semua pelik, tak pernah tengok burung tu. Kan? Dan burung-burung tu membawa batu, kan? Batu-batu yang panas. Dan akhirnya kalahlah tentera bergajah tadi pun balik. Nabi dilahirkan oleh ibu dia, Aminah binti Wahab. Ayah tak ada, maksudnya suami tak ada. Suami Aminah sudah pun wafat. Ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tiada ayah. Waktu Nabi umur berapa? Waktu Nabi dalam kandungan, bukan setelah dilahirkan. Tak ada ayah. Maka Nabi anak yatim. Kata para ulama, cuba kita tengok kita ni berapa orang tak ada ayah di sini? Ada yang tak ada ayah seorang, kan? Seorang dua, ada dua orang di sini tak ada ayah. Tapi kita tak ada ayah waktu kita umur berapa? Kita ada umur 8 tahun, kita umur 9 tahun, kita umur 11 tahun. Rasulullah tak ada ayah ketika baginda berusia dalam kandungan. Tak ada umur berapa tahun ni, sebelum dilahirkan. Maka ujian Allah kepada Nabi lebih berat daripada ujian kita semua. Berat lah. Nabi belum lahir Allah sudah uji. Sebab tu zaman hari ni banyak ujian, banyak keluarga mendapat ujian dan menghadapi macam-macam masalah hari ni. Kita nak kuat dengan semua ujian yang Allah bagi ni, kena baca sirah. Tengok bagaimana Allah menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi lahir, ada seorang hamba abdi nama Thuwaibah al-Aslamiyah. Dia ni perempuan, dia ni hamba kepada Abu Lahab. Dia yang berlari balik ke rumah tuan dia nama Abu Lahab. Dia kata, ada berita gembira, ada berita gembira. Aminah telah melahirkan anak. Jadi Rasulullah ni anak menakan kepada Abu Lahab, anak saudara kepada Abu Lahab. Abu Lahab pun seronok dengan kelahiran anak saudara dia, sebab mereka bersimpati dengan Abdullah, adik mereka yang meninggal dunia sebelum Muhammad dilahirkan. Dia pun seronok, lalu dia memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah kerana Thuwaibah bawa mai berita gembira. Dan Nabi juga disusukan, selain daripada disusukan oleh Aminah mak Nabi, selain disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, antara orang terawal yang menyusukan Nabi adalah Thuwaibah al-Aslamiyah. Jadi ada beberapa orang wanita yang pernah dan sempat menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey dah, takat tu saja. Boleh bergerak ke kantin untuk ni kop besar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.